Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan surau An-Nur, Urusi, Imam Tun Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah pada malam ni sekali lagi dapat kita hadir ke rumah Allah. Kita terus istiqamah hadir ke rumah Allah. Kita dapat mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudian kita berada di dalam majlis ilmu sementara kita menunggu masuknya waktu Isyak. Mudah-mudahan ketaatan kita ini, tuan-tuan, supaya ianya kekal hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf tuan-tuan lewat sikit. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab tafsiran ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Pada malam ni, tuan-tuan, kita melihat sambungan seruan Allah Ta'ala, iaitu tentang wajib menolong ke arah kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dengan wa ta'awanu 'alal bir. Maknanya tolong menolong membuat kebajikan dan bertakwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong dalam melakukan dosa maksiat dan juga pencerobohan. Baik, kata pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran juga mengisahkan kepada kita mengenai serangga ini. Ia saling membantu untuk meneruskan kehidupan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Di dalam Al-Quran ada surah tentang semut, surah An-Naml, dan juga surah An-Nahl. Nahl ni lebah. Surah Baqarah lembu. Apa lagi surah binatang tak ada dah. Tu apa? Gajah. Al-Fil. Al-Fil. Apa lagi banyak lah kot yang lain-lain kot. Ada. Baik. Mana Al-Quran ini dia mengisahkan, mana Allah berfirman tentang semut dan juga tentang lebah. Yang mana semut saling tolong menolong, begitu juga dengan lebah. Lebah ni dia macam mana, tuan-tuan? Ada ayat ni, firman Allah SWT, dia tentang semut dulu, baru tentang lebah. Baik, kata pengarang, terdapat banyak semut sewaktu Nabi Sulaiman alaihissalam dan tenteranya melalui lembah yang dalam. Ini kisah Nabi Sulaiman dengan bala tentera dia. Dia melalui lembah. Dia terbang dulu. Lepas terbang dia landing, dia turun. Jadi berjalan di darat ni, sampailah ke lembah. Lembah ni sarang semut lah. Mereka tidak menyadari semut berusaha meneruskan kehidupan di bumi. Jadi Nabi Sulaiman dan bala tentera dia ni tak sedar. Macam kita lah, semut ni bukan kita peduli sangat. Melainkan kita pijak situ, dia gigit. Semut api gigit baru kita perasan.
Kalau semut yang makan gula tu tak rasa apa, cuma rasa geli-geli je. Apa benda? Atau tengah tidur merayap semut ke serangga ke, kita rasa geli ke dan sebagainya. Jadi Nabi Sulaiman tak sedar dengan bala tentera dia. Salah seekor semut yang menyadari bahawa menghampirinya, lalu ia berteriak mengikut bahasanya supaya semut-semut lain mencari perlindungan. Al-Quran menyatakan, ini dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza atau ala wadin namli, maralah angkatan itu sehingga mereka sampai ke wadi An-Nam, sampailah ke sarang semut itu. Kemudian qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Allah Ta'ala berfirman guna dhamir qalat. Belajar bahasa Arab, dhamir musanna, perempuan. Kalau lelaki qala, kalau perempuan qalat. Perempuan dia ta marbutah tu. Tak ingat dah tuan-tuan nahwu sarah ni. Saya pun tak pernah ingat dah. Jadi kenapa tuan-tuan semut ni biasanya dia punya permaisuri ketua dia perempuan kan, macam anai-anai kan. Ada kalau kita korek pusu tu, kita cari akan jumpa dia punya perut besar tu. Anai-anai ni termasuk spesies semut jugalah kot, wallahu alam. Wallahu alam tuan-tuan. Itu ilmu apa? Geografi ke apa? Buka channel YouTube, cari sarang semut, tentang semut. Jadi kalau ikutkan qalat ni mana perempuan. Tak apalah itu tuan-tuan. Baik. Jadi dia kata apa? Seekor semut ni dia kata kepada kawan dia, masuk ke sarang kamu masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan Nabi Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyadari. Maksudnya ialah bila ada ramai-ramai jalan, mana nak perasan semut dekat sarang kat tanah tu. Kemudian fatabassama dhahikan min qawliha, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Fatabassama dhahikan min qawliha, Nabi Sulaiman tersenyum. Tersenyum Nabi Sulaiman ni sebab apa? Dia teringat nikmat Allah. Allah bagi dia ilmu dapat faham bahasa binatang. Dia faham bahasa binatang. Maknanya dia dengar semut tu. Dia dengar semut tu kata ke kawan dia, jom masuk dalam sarang. Maka tersenyum Nabi Allah Sulaiman AS daripada perkataan semut tersebut. Wa qala rabbi auzi'ni. Setelah mana Nabi Sulaiman mendengar kata-kata, dia tersenyum dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur. Bersyukur an ashkura ni'mataka allati qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kata Nabi Allah Sulaiman, wahai Tuhanku, ilhamkan daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu. Ni kena minta tuan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya ini, ilhamkan pada saya supaya saya sentiasa bersyukur. Takut kita lupa. Kita ni kadang-kala bila mana ada masalah, kita mulalah kufur. Kufur nikmat. Kita dah ada segala-galanya. Kita ni boleh dikatakan bila dah berkeluarga 30 tahun, 50 tahun dah berkeluarga ni, dah stabil lah. Rumah teres setengah juta ada, rumah sewa ada mungkin, wallahu alam kan. Duit simpanan ada, takaful ada, pendek katanya lengkap, perfect apa benda, tak tahulah kan.
Jadi kadang kita semua dah ada, tapi bila ada masalah sikit kita mula mengeluh. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ni, dia dengar perkataan semut tu, dia kata, ya Allah, qala rabbi auzi'ni, ilhamkan kepada aku, apa dia? Supaya aku ni tetap bersyukur kepadamu. Bersyukur kepada tentang apa? Bersyukur akan nikmatmu yang telah engkau kurniakan kepada aku. Nikmat kepada Nabi Allah Sulaiman, dan juga tak lupa juga syukur nikmat yang Allah berikan kepada ayahnya, iaitu Nabi Allah Daud alaihi salam. Maknanya ayah dia dan juga mak dia. Kenapa tuan-tuan kita kena kata syukur juga nikmat yang Allah beri kepada kedua ibu bapa kita? Kerana sebab perkahwinan, pernikahan, perkongsian hidup ibu dan ayah kita menjadi sebab lahirnya kita ke dunia. Maka kita syukur. Kita menjadi orang Islam sebab ibu dan ayah kita orang Islam. Wal'iyadu billah, minta jauh. Contohlah, seandainya kalau seseorang tu lahir daripada rahim ibunya itu kafir, maka dia akan dididik dengan agama kedua ibu bapa dia lah. Maka dia syukur. Maksudnya nikmat yang Allah berikan kepada ibu bapa kita, kita juga dapat nikmat tu. Sama juga nikmat yang Allah beri pada anak, dapat pada ibu bapa juga. Contoh, anak yang saleh. Anak yang saleh. Wa waladun salih yad'u lahu. Jadi dapat anak yang saleh. Ataupun dari segi harta dunia ni, Allah berikan rezeki kepada anak. Anak boleh taja sponsor mak ayah dia pergi umrah dua-dua sekali. Sekali dengan mertua sekali. Duit banyak. Jadi kedua-duanya mensyukuri. Anak syukur juga nikmat Allah beri kepada ibu dan ayah dia juga. Itu Nabi Sulaiman sebut, nikmat yang engkau beri kepada aku dan kepada ibu dan ayahku. Wa an a'mala salihan tardahu. Nikmatmu yang kau kena padaku dan kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redai. Berdoa juga agar Allah beri hidayah kepada kita, agar sentiasa buat amal saleh. Yang mana amal saleh itu Allah redha. Wa an a'mala salihan tardahu, Allah redha. Ni siapa tuan-tuan? Nabi Sulaiman alaihi salam doa macam ni. Ni Nabi alaihi salam. Kalau kita tak lupa berdoa macam ni, tak tahulah kan. Kemudian kata lagi Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika, dengan limpah rahmatmu. Maksudnya wa adkhilni, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu. Wa adkhilni ni maksudnya masukkan aku, maknanya golongkan ataupun berilah daku dapat rahmatmu ya Allah. Tengok banyak ni kan permintaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bolehlah baca doa ni tuan-tuan. Daripada wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkan daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang saleh. Nabi Sulaiman tu tak soleh lagi ke tuan-tuan? Nabi Sulaiman doa fi ibadikas salihin, maknanya dia golongkan dia di dalam kumpulan golongan hambamu yang saleh. Nabi doa tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebab itu kalau tuan-tuan boleh amalkan doa-doa yang dibaca oleh para Nabi Rasul alaihissalam ni, baguslah. Begitu juga dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam berdoa.
Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, engkau berikan kepada aku mulk, kerajaan, kekuasaan, kerana dia jadi menteri pemendaraan pertanian, jaga Mesir tu. Dan dia juga berdoa syukur Allah Ta'ala ajarkan kepada dia takwil mimpi. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Jadi tuan-tuan, Nabi Allah Nabi Rasul alaihissalam ni dia tak lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya serombongan lebah saling tolong menolong. Ni lebah pula. Lebah juga saling tolong menolong. Dengan meneliti dan cermat menunaikan kewajipannya, menyiapkan dan menjaga sarangnya. Tengok lebah tuan-tuan. Orang kata jangan jolok sarang tebuan, ataupun jangan kejut harimau yang sedang tidur. Jangan kejut harimau yang sedang tidur. Maksudnya jangan cari pasal dia, tuan-tuan. Jadi lebah, tuan-tuan, tengok macam mana dia di pada sarang dia tu. Janganlah nak pergi kacau, tuan-tuan. Ada orang kata kalau lebah buat sarang dekat rumah, dekat bangunan, dekat apartmen apa, nanti dia pindah lah tu. Sebelum dia pindah, dia gigit orang dulu. Kadang-kadang panggil lah pertahanan, bomber dan sebagainya. Nak buat macam mana? Kalau buatnya digigit budak-budak, anak kecil tak tahan, dia kan mati ke macam mana? Ada orang kata kesian pergi bakar sarang lebah. Allah. Memanglah kesian kalau kau kena gigit macam mana? Nak banyak punya berapa jumlah, beratus ke ribu ke tu. Kalau sekali dia pergi ramai gigit, sengat. Jadi soal kesian tak kesian, soal membunuh binatang dan sebagainya, tengoklah kemudaratan dia macam mana. Kalau mudarat tak ada masalah, boleh je. Melainkan dan lebah ni juga taklah menjadi satu kesalahan ataupun dosa ataupun perbuatan zalim pergi cari sarang lebah, kerana kita nak ambil dia punya madu tu, tak ada masalah. Baik. Mana lebah ni dia menyiapkan, dia menjaga sarang ni dan usaha menghasilkan madu. Allah SWT berfirman, "Thumma kuli min kullis samarati." Allah Ta'ala berfirman, kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan. Dia ni ayat berapa ni? Ayat 69. Allah Ta'ala dia wahyukan. Ini yang buku surat sebelah ni, tuan-tuan, bagi yang ada kitab, ayat 68. Wa auha ila rabbuka ilan nahli. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta. Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang. Minal jibali buyuta, gunung ganang, dan pokok-pokok kayu. Minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Buat sarang di mana? Gunung ganang, pokok-pokok kayu, dan juga bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Tengok lebah. Kadang dalam bilik tangga tu, tangga apartmen. Kadang dekat gunung. Kadang tak tahu kat mana-mana lah. Maknanya dia pergi buat sarang tu, tuan-tuan. Wahyu daripada Allah. Wa awha ila rabbuka ilan nah. Namanya wahyu, tapi tak samalah. Maksudnya wahyu kepada Nabi Rasul SAW. Cuma dalam bahasa Arab, firman Allah Ta'ala ni, wahyu ni maksudnya Allah yang ajar. Mudah kita faham. Lebah itu, siapa yang ajar dia tu, siapa yang maknanya dia boleh buat sarang, dia apa sebagainya, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muka surat 445 bang.
Baik, thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzulula, yang bermaksud kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan. Lebah ni dia makan. Sebab itu tengok kalau di Arab madu dia lain. Madu apa? Madu Yaman, sidir. Madu sidir. Malaysia ni madu apa yang gelap tu? Tualang. Madu apa lagi? Madu laut tak ada. Jadi macam-macam lah madu, tuan-tuan. Cuma madu tiruan pun banyak. Madu tiruan, dia campur macam-macam dalam tu, tuan-tuan. Baik, jadi masya-Allah, tuan-tuan, lebah ni dia, dan kita pun jadi macam lebah, tuan-tuan. Jangan jadi macam lalat. Lebah ni dia tak makan yang kotor-kotor jijik ni. Dia cari buah-buahan. Sebab itu dia menghasilkan madu. Jadi ubat, jadi syifa. Kalau lalat, tuan-tuan, dia makan benda-benda yang jijik, kotor. Apa yang terhasil daripada lalat? Kalau dia hinggap dekat makanan, adalah dia punya bakteria ke kotor dan sebagainya kaki dia tu. Dan Allah juga berfirman, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan. Fasluki subula rabbiki dzulula. Lebah ni, tuan-tuan, dia terbang, dia buat sarang, dia makan buah semua ni, tuan-tuan. Dia ikut peraturan Allah SWT yang Allah Taala ilhamkan. Tu kepada lebah tu. Masya Allah, tuan-tuan, kekuasaan Allah Taala. Dan dimudahkannya kepadamu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Akan keluarlah dari badannya minuman madu. Asal, bahasa Arab ni madu tu asal. Tapi Allah berfirman syarabun. Kerana minuman dia lebih macam-macam boleh digunakan dengan air tu. Kalau sekadar madu je lah. Tak boleh nak buat basuh ke, nak buat apa. Maknanya Allah berfirman syarab. Madu tu disebut dalam Quran syarabun, minuman. Yang berlainan warnanya. Jadi madu ni beza-beza lah. Ada warna yang kita maklum, warna oren ke apa. Tak kisahlah, tuan-tuan. Ada orang jual yang pakar madu kat sini. Pakar menipu madu. Pakar madu asli tak apa, pakar menipu. Orang yang jual madu, tuan-tuan, madu tu tak asli. Bila dia nak jual, dia kata apa? Ini madu original. Tak percaya, ni gambar. Saya panjat pokok sebesar-besar pokok tualang. Jangan panjat orang lain. Dia kata dia panjat. Contoh. Bukan kita kata tak ada orang yang jujur dalam jual madu ni, ada. Tapi payahlah nak cari. Kan? Kerana apa? Kerana madu ni kalau nak untung dia kena campur lah. Kan? Baik. Dan madu ni fihi shifaa'un linnas, yang mengandungi penawar bagi manusia. Kalau tuan-tuan mampu, belilah madu yang mahal-mahal sikit lah, yang elok sikit. Sakit-sakit sikit, makan. Saya kalau sakit dada tengah malam, angin tak lepas-lepas keluar, saya cari madu. Masa sihat, saya tak cari. Tak teringat pun kat madu. Bila kena pening kepala ke, angin tak lepas ni kat dada ni. Masuk Speedmart beli Inu Halia telan, tak jadi juga. Panadol 2 biji, tak jadi juga. Kan? Kadang mujarab, kadang tak mujarab. Sebab apa? Yakin dengan ubat. Jadi kadang-kadang teringat olah madu, rupanya tak makan madu. Dengan izin Allah Ta'ala lah. Maknanya madu tu maknanya kata apa? Dalam Quran sebut syifa'ul linnas. Maknanya dia dalam ubat ni adalah pertama madu, yang kedua habatus sauda. Habatus sauda tu kalau tuan-tuan beli, bagus letak kat rumah.
pening-pening sikit, berangin ke, kunyah. Ada yang gel, yang air punya tu. Nama barakah ke apa tak tahulah tuan-tuan. Maksudnya kita amalkan tuan-tuan apa yang Nabi SAW ajar, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda kekuasaannya. Lebah ni tuan-tuan, kita baca Quran, kita tadabbur, kita faham Allah nak apa? Kita fikir kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang yang berfikir, yatafakkarun. Kalau orang tak fikir, dia tak apa? Tak dapatlah manfaat. Contoh, Allah berfirman tentang ini pergi pada inilah, mungkin topik lain lah, tentang zina. Wala taqrabuz zina. Kan? Jadi kalau orang fikir jangan dekati zina. Apa pun majlis ke percampuran ikhtilat lelaki perempuan, apa saja yang maknanya terdedah kepada perempuan lelaki ni, elakkan. Ada pula seorang tu pergi cakap, pusat untuk melepaskan nafsu yang melonjak-lonjak ni kena ada dia tadi. Yang faham tak faham sudahlah. Kan? Tu apa sebab tu? Sebab kejahilan, jahil. Kenapa? Kerana Allah berfirman tu pasti ada nak menyelesaikan masalah ni dengan cara yang diajar oleh Nabi SAW dan mengikut syariat ataupun hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ikut je. Kalau tidak, bercakap, orang jahil bercakap. Sebab itu tuan-tuan, Allah sebut yatafakkarun, fikir. Ataupun disebut juga Allah berfirman yatadabbarunal Quran, yatadabbur. Ataupun Allah sebut, Allah berfirman afala yanzuru, apakah kamu tidak melihat? Dia kena tengok, dia kena dengar. Baik. Mana tadi tuan-tuan? Jadi tentang lebah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak kita fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara dengan lebah seperti dia bercakap dengan Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kata pengarang ni, Allah Ta'ala ni dia berfirman seperti mana Allah wahyukan kepada Nabi Rasul alaihissalam, kepada lebah juga Allah Ta'ala berfirman, Allah wahyu juga. Itu Allah berfirman wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganan dan pokok-pokok kayu dan juga bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Surah An-Nahl ayat 68. Baik, selain itu burung-burung dan semua binatang bergerak bersama rombongannya. Burung tuan-tuan. Tuan-tuan tengok burung, kalau dia terbang seekor ke dia terbang rombongan? Petang-petang tu kan dia balik ke dia punya pokok, kan dia nak tidur kat mana? Kan petang-petang nak gelap tu, bunyi suara burung, dia terbang. Kita tengok dalam channel-channel pasal binatang tu. Dan burung ada yang terbang seekor-seekor, mungkin helang, dia terbang, dia duduk tengok tikus kat bawah ke apa, dia nak terekam. Tapi burung yang lain dia terbang rombongan, bergerak sama-sama. Sebab itu binatang apa tu? Serigala. Ini nak sebut bekerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Serigala ataupun binatang apa tu? Cara dia berjalan, dia yang di depan dia punya yang muda, maknanya yang gagah lah, maknanya yang boleh jadi pertahanan. Mungkin yang
anak kecil ataupun yang tua-tua tengah. Maksudnya bila ada binatang lain nak menerkam, yang ni yang akan jaga. Tuan-tuan bacalah, Syekh Google tuan-tuan, bagaimana serigala mempertahankan kumpulan mereka sebagainya. Mungkin saya tak dapat cerita secara terperinci detail lah. Mungkin ada yang tak tepat, wallahu alam, tak apa. Tapi nak sebut apa? Maknanya binatang-binatang juga Allah ilhamkan kepada dia. Tengok binatang-binatang kalau dia jaga anak dia macam mana. Dia ayam, dia jaga anak dia. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, semua ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah SWT. Baik. Kata pengarang, manusia merupakan junjungan penguasa dari segala makhluk. Dan kita ni sebagai manusia ni, kata pengarang, kita ni penguasa. Maknanya Allah bagi akal pada kita. Kalau gajah badan dia besar, tapi kita boleh tangkap gajah tu. Kita boleh tembak bius. Kemudian kita siapkan lori besar. Lepas dia pengsan tu. Kerana kebijaksanaan manusia. Manusia boleh menguasai. Binatang buah mana pun, rimau ke dan sebagainya. Maknanya pergi tembak dan kita tahu berapa lama dia pengsan tu. Rantai dan sebagainya. Maksudnya manusia dia kerdil, dia kecil, tapi Allah bagi akal dengan teknologi dan sebagainya. Binatang walaupun dia besar, gigi dia tajam ke, buaya dia punya ekor dia boleh bedal dan sebagainya, maka manusia lebih bijak lagi lawan dengan boleh menguasai binatang. Maknanya kata pengarang, manusia ni merupakan junjungan penguasa dari segala makhluk. Hidup diwajibkan untuk tolong antara satu sama lain. Sikap ini merupakan sikap terpuji bagi orang yang mengetahui bersatu itu lebih baik daripada mengasingkan diri. Maknanya tuan-tuan, duduk duduk bermasyarakat lah. Mungkin ada orang, dia ada kerja yang bagus, gaji tak tahu berapa ribu, dia tak menikah contohnya. Dia boleh duduk di kondominium ke apa ke, Soho ke apa ke, berapa sebulan dia boleh bayar, tapi hidup seorang-seorang. Tak peduli orang, kerja balik, kerja makan balik, kerja makan balik tidur, kerja makan balik tidur. Maknanya dia tak ada tolong siapa-siapa. Tapi kalau kita hidup bermasyarakat, kita dapat pahala menolong orang. Sebab itu maknanya kata pengarang, maknanya bersatu tu dia lebih baik daripada mengasingkan diri. Ada masa kita perlu duduk seorang-seorang, ada masa kita nak berkhalwat ke, bukan khalwat dengan perempuan kan, khalwat dengan Allah SWT ni. Baik. Tolong menolong bermanfaat berbanding perpecahan individu. Maknanya bersatu. Apa pepatah tu? Bersatu kita teguh, bercerai goboh. Jinjing berat sama di pepatah tak reti tuan-tuan. Berat sama di jinjing, ringan sama berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Betul tuan-tuan ya. Ataupun tuan-tuan, contoh apa? Contoh lidi, penyapu lidi. Tuan-tuan ni tahu belaka dan ustaz tu cakap apa aku tahu belaka. Kalau dia tak cakap aku tahu. Tak apalah tuan-tuan dengarlah. Dah saya berceramah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ceramah saya dengar. Bergurau tuan-tuan. Lidi. Dia satu je. Patah. Dia boh banyak ni. Kuat dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ni masya-Allah. Maknanya tambah-tambah lagi umat Islam ni. Jumlah umat Islam tuan-tuan ramai. Jumlah. Tapi tuan-tuan, umat Islam yang kita kata bertakwa lah, kita kata beriman, kita yang ada kualiti lah, tak ramai. Sebab itu kalau hari ni, kalau kita nak tengok baiknya masyarakat setempat itu, kalau kita nak buat bandingan, kita kalau surau tak penuh ni,
orang Islam, umat Islam di tempat ni tak bertakwa lah, iman tak kuat lah. Contoh kita kata macam tu kan. Nah, kenapa? Kerana tanda iman dia datang ke masjid, dia bolak-balik, maknanya bersaksi lah. Kalau seseorang tu dia pergi ke masjid, itu tanda iman. Salah satulah tuan-tuan, walaupun bukan kata kalau tak datang solat jemaah ni berdosa besar tu, tidak lah. Kalau tak datang solat jemaah tu berdosa lah. Maka jangan kita menghukum rumah berapa langkah je tak datang, tak pernah datang, berapa puluh tahun dah hidup. Jangan kita kata macam tu, kita kena usahalah dakwah dia. Ya, kalau kita dah boleh solat jemaah, alhamdulillah lah. Kita cuba usaha, kita cuba doa dan sebagainya agar dia juga dapat bersama-sama dengan kita. Baik. Ada masa sikit ini. Baik, mengingatkan karakter kehidupan ini wujudnya perbezaan antara manusia dalam bakat dan kemampuan. Manusia ni tak sama, tuan-tuan. Manusia tidak sama. Sebab itu bila mana kita buat satu amal soleh, jangan kita bandingkan dengan orang lain. Contohlah, saya buat contoh diri saya lah. Saya hari bertugas jadi imam. Tugas subuh, ngantuk ni. Pergi, ngantuk macam mana pun pergi. Kan? Tak pergi orang cari imam pula. Imam tak ramai, makmum ramai. Pergi. Satu saya pergi tu, saya tengok orang lain pun keluar sekali dengan saya. Saya kata dia ni pergi mana? Semayang dah dulu. Tak, saya kata semayang dah dulu. Ni nak semayang kat mana ni? Tak semayang. Saya nak bandingkan diri saya bahawa saya pergi ke surau, dia pergi ke mana? Jadi kita kena bersangka baik bahawa mungkin dia solat tempat lain. Kalau kita sangka dia tak solat, kita sangka dia solat, tapi sebenarnya dia tak solat, kita dapat pahala ke dapat dosa? Kita dapat pahala sebab kita bersangka baik. Tapi kalau kita dah awal, ini memang tak semayang ni, tengok cara pakaian ni, memang tak semayang ni. Jadi kita banding-bandingkan. Sebab itu tuan-tuan, memang orang yang datang solat berjemaah, mengimarahkan rumah Allah ni, memang dia orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat. Tapi tentu ada ketika, ada masa kita tidak boleh menyamakan ke semua orang tu sama dengan kita. Mungkin yang tak solat Jumaah tu, mungkin dia buat amal soleh yang lain lebih daripada kita. Ini orang-orang surau, lebay-lebay lah. Bukan kata kat sini lah, Afrika sana lah. Jangan kita tuan-tuan sentiasa melihat orang. Sebab itu kata pengarang, manusia ni dia tidak sama. Manusia tidak sama. Dari segi apa? Dari segi bakat, kemampuan pun tak sama. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Kemudian dari segi usaha dan kekuatan, gabungan ini terdiri daripada manusia kuat dan lemah, sehat dan sakit. Ada orang kuat, ada orang lemah, ada orang sehat, ada orang sakit. Jadi tak sama semua orang. Kita beri laluan pada azan insya-Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sikit tuan-tuan, beberapa minit insya-Allah. Baik, akhir kata pengarang, prinsip kerjasama ini membentuk satu umat yang kuat dan bersatu padu. Maksudnya tuan-tuan, kemampuan manusia ni dia tak sama. Mungkin ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang jahil, ada orang alim, ada orang ada jawatan, ada orang tak ada jawatan. Kesemuanya bekerjasama tanpa membanding-banding. Dia perpecahan ni terjadi bila mana membanding-banding, meremeh-remehkan. Sekarang ni semua benda orang TikTok lah, Facebook lah, buat podcast apa benda tak tahulah. Nah, yang peliknya tuan-tuan, orang jahil pun nak bercakap dalam TikTok. Orang para ilmuwan pun bercakap, baguslah bercakap. Tapi kadang-kala tuan-tuan, para ilmuwan juga kena berhati-hati. Kenapa? Dalam dia bercakap tentang ilmu, tentang adab, tentang apa semua, dia saling berpecah. Dia saling berpecah pula, saling meremehkan antara satu sama lain. Ini peranan guru-guru ni, asatizah ni penting. Jangan memburuk-burukkan guru yang lain. Kalau kita tak bersetuju, okey, duduk diam je. Kita ajar anak murid. Yang suka dengan kita 100 orang, kau ajarlah 100 orang tu. Kalau untuk guru lain, orang suka kat dia 1000 orang, kau jangan sakit hati. Kalau sakit hati bermakna kamu ada penyakit hasad bin dengki. Dia berpecah habis. Mengata sini, siapa sudah. Jadi Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah menyatukan hati-hati kita, iaitu hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai berpecah. Bila berpecah, maka musuh-musuh Islam akan mengambil peluang kerana perpecahan kita. Wallahu alam. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan, perkongsian kuliah maghrib pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap datang daripada kekurangan kejahilan dari saya mohon ampun kepada Allah Taala. Minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada seluruh saka pimpinan surau. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.